بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang penonton, ibu bapa, ikhwan, akhwat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah pada petang yang mulia ini dapat kita sama lagi dengan pengajian kita daripada kitab Syama'ilu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensakupi dengan Nabi, hidup hari Nabi, yang mana pada hari ini adalah kali yang ke-33, adalah kali belum yang terakhir insya-Allah, yang mana kita akan tamat kitab yang kita duk belajar ini ni pada minggu depan lah. Dua bab lagi yang terakhir. Semoga kita dapat manfaat yang banyak daripada kitab ini, iaitu kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikaryakan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yang meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah. Dan kita dapat belajar lebih kurangnya setahun lebih, semenjak awal lagi yang kita belajarnya mengenai dengan sifat kejadian Nabi. Allah Ta'ala jadi Nabi ni balas mana, bukan kapab dia, saksiyah dia, hidup hari Nabi, makanan Nabi, buah kayu Nabi, pakaian Nabi, tubuh badan Nabi, hidup hari Nabi, yang muamalat bersama dengan sahabat dia, khadan dia, isteri-isteri dia. Banyak hadis benar lah, hampir-hampirnya dekat-dekat 400 lebih lah insya-Allah yang kita dapat belajar daripada kitab ini. Jadi ibu bapa, semoga hari ini kita tak melewatkan masa. Kita akan baca bab ataupun tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-54. Hari ini mensakupi dengan wafat Nabi, kematian Nabi SAW, ataupun ketinggalan Nabi daripada dunia ini. Nabi mati lah balas mana, yang kita akan dengar, yang akan dengar daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita akan belajarlah hadis yang sakut dengan saat Nabi SAW nak meninggal dunia tu balas mana dia. Balas mana dia berlaku, Nabi mati bila, balas mana, masa mana, keadaan balas mana, dan juga tanaman balas mana, apakah berlaku huru-hara pada masa tu, adakah sahabat balas mana dia dengan berita kematian orang yang mereka sangat kasih sekali. Kerana sahabat adalah orang yang sangat cinta dan juga yang sangat kasih kepada Nabi SAW. Kasih lebih daripada dia sendiri lagi. Kasih lebih daripada ibu bapa dia lagi. Kasih lebih daripada anak-anak mereka lagi. Bila mana berlakunya musibah ataupun ketinggalan dunia Nabi kali ini adalah sangat duka cita bagi umat Islam, khususnya para sahabat. Bila mana mereka duka cita. Yang akan berlaku dia, saya khas sekali, balas mana tanaman Nabi, semaya mayat Nabi, ataupun akhir sekalinya, balas mana keadaan yang Nabi duk sakit, teruk belum nak mati tu, anak dia balas mana, sahabat dia balas mana. Akhir sekali khatir dengan pia yang akan menggantikan
Nabi, iaitu jadi khalifah ganti Nabi SAW. Jadi ibu bapa yang dikasihi sekalian, lebih kurang hampirnya 10 hadis yang kita akan baca pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita gunakan masa saat yang terakhir ini, banyak kita salawat. Kita dengar hadis Nabi demi satu hadis, dengar nama Nabi akan satu kali, dua kali ataupun banyak. Kita banyak salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat yang banyak sekali daripada Nabi. Mudah-mudahan kita akan dapat kasih dalam dunia ni, tambah kekasihan ataupun cinta kita kepada Nabi melalui hadis dia pada hari ini yang kita akan baca. Jadi hadis yang pertamanya, qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abu Ammar Husain bin Huraith wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid yaqul qala haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an az-Zuhri عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada Anas khadim Nabi SAW, dia cerita katanya, aku tengok kepada Nabi kali yang terakhir sekali. Yang masa itu tu Nabi SAW masih hidup lagi. Masih tak hidup, tak mati lagi. Aku tengok kepada Nabi, kerana masa tu fak kami duduk di dalam masjid Nabi sedang duduk semaya. Tatkala itu Nabi buka tabin, buka kain tabin, kerana rumah Nabi tu adalah semasa tu Nabi duduk di rumah isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya rumah Aisyah wepek ataupun bertepi dengan masjid Nabi SAW. Seperti kita pergi ziarah pada hari ini lah. Keluar daripada pintu belah sana, akan jumpa selalu dah kubur ataupun rumah Aisyah yang duk wepek dengan masjid Nabi SAW. Maka Anas kata, satu masa yang Nabi duk sakit teruk, hampir-hampir dekat nak mati, nak meninggal dunia, semasa tu kami sedang duduk semaya belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan ceritalah mana boleh Abu Bakar boleh nak jadi tok imam tu. Tapi nak kata Abu Bakar duk jadi makmum, Abu Bakar duk jadi tok imam, dan juga kami ni sahabat duk semaya belakang Abu Bakar As-Siddiq. Nabi buka tabir dia daripada rumah isteri dia Aisyah untuk nak tengok kepada kami. Hari itu adalah hari Itsnin, hari Senin. Maka Anas nampak Nabi buka tabir, fanadhartu ila wajhihi. Aku tengok kepada muka Nabi. Tengok kepada muka Nabi, wajah Nabi ka'annahu waraqatu mushafin. Muka Nabi sangat seri, sangat cerah. Muka Nabi SAW sangat gembira kerana Nabi buka tengok. Cuci muka Nabi, comelnya cantiknya muka Nabi, berserinya muka Nabi, kerana lahzah semasa itu Nabi buka tabir tengok, sedang duk tengok Abu Bakar dan juga sahabat dia duduk semaya. Suka. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada hadis Anas juga, satu hadis lagi, thumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Nabi buka tabir tengok sahabat dia duduk semaya bel tu, suka, senyum, gembira. Nabi sedang duk sakit uzur, tak boleh nak air, dia tak imarah. Wan nasu khalfa Abi Bakar. Anas kata masa tu Nabi buka tabir tu, kami ataupun sahabat duk semaya belakang Abu Bakar Siddiq jadi tak imam. Fa asyara ila nas, maka katakan sahabat ataupun sehingga Abu Bakar sendiri pun nampak, kata Nabi SAW buka tabir, ataupun sahabat yang tak ada duduk masuk dalam semaya lagi tu nampak tabir, kata Nabi duduk buka tabir, duduk hitam, duduk tengok kepada fak dia. Maka biasa lah. Kata sahabat belum daripada ni, yang orang yang jadi terimam kepada fak mereka adalah Nabi. Tapi hari ni yang Abu Bakar jadi terimam ganti ni, dengan sebab Nabi duk sedang-sedang sakit, duk sedang-sedang uzur, tak boleh nak keluar mari jadi terimam kepada mereka.
Maka apabila Nabi buka tabir ni, makna kata sahabat gembira kerana boleh jadi mikir kata, Nabi segar lah, Nabi gagah lah. Boleh jadi Nabi akan keluar daripada rumah dia dan juga akan jadi teriman kepada, akan piping semaya jadi teriman kepada fak kami. Tapi akhir sekali Nabi kata, anithbutu, duduk dia, yang gerak. Makna kata semaya tu hari. Semaya tu belakang Aisyah, orang panggil belakang Abu Bakar, mari. Tak sah, mari cari aku, tak sah bergaduh dengan aku lah, soal lagi itulah. Anithbutu. Wa Abu Bakar ya ummun nas. Abu Bakar pun duduk jadi teriman lagi. Sehingganya wa alqas sijfa, Nabi katuk tabir dia. Katuk tabir dia pada hari tu hari Senin, dan juga hadis ni ana ayat kata hari itulah, akhir-akhir hari itulah adalah hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ataupun meninggal dunia. Ataupun meninggal dunia. Ini adalah menunjukkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suka senyum dengan sebab dia ini adalah hari-hari yang terakhir bagi dia. Dan hari yang terakhir dah, dan juga adalah pesanan Nabi suka gembira boleh jadi kata tengok sahabat dia, umat dia pada zaman tu duduk semaya. Tak ada gapo. Seolah kata hari ni walaupun dia tak pergi jadi teriman sendiri pun, umat Islam ataupun para sahabat boleh duduk semaya lagi. Bukan kata dia Nabi tak boleh jadi teriman dah, Nabi tak pergi semaya dah, sahabat pun tak pergi semaya dah. Nabi tengok, Nabi senyum, Nabi gembira dengan sebab nampak gambaran sahabat sedang-sedang duduk semaya, sehingga ada hadis yang lain, pesanan ataupun wasiat yang terakhir yang Nabi SAW nak wasiat kepada umat dia khususnya, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Talib. Ali kata, kana akhiru kalami Rasulullah SAW as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Nabi adalah perkataan kamput sutai bagi Nabi belum Nabi nak tinggal dunia, nak mati ni. Nabi besar, semayalah umatku, takutlah, bertakwalah apa sahaja yang ada belah kanan kamu. Dan juga satu laginya daripada anak yang kata wasiat yang terakhir semasa Nabi nak mati ataupun semasa Nabi duk sakit teruk sehingganya Nabi mati tu, Nabi besar kata as-salata wa ma malakat aymanukum. Ataupun satu hadis lagi daripada Ummu Salamah sama juga as-salata as-salah wa ma malakat aymanukum, sehingga akhir sekali Nabi SAW mati selepas daripada perkataan ataupun wasiat yang terakhir itu. Ini menunjukkan kata Nabi nak royawi kita khabar tahu kata ini adalah kepentingan kuam samkan hak semaya di dalam agama Islam. Kuam samkan semaya di dalam agama Islam. Jangan tinggal. Yang paling teruk-teruk sekali semaya jangan tinggal hai umat Islam. Kerana adalah pesanan terakhir bagi Nabi SAW adalah wasiat yang terakhir Nabi pesan. Nabi tak ada pesan apa sikit habuk kepada fak kita. Pesan hasmaya, jangan tinggal. Jangan putus. Jangan lalai. Dan jangan orang panggil kita tinggal semaya dengan secara mudah-mudah tinggal semaya. Ini adalah pesanan yang khusus ataupun penkan cepat daripada Nabi SAW. Sehingganya satu hadis lagi Nabi kata benar ataupun ibadat yang pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah semaya. Allah Ta'ala akan nak tanya semaya mula-mula sekali. Balah mana 5 waktu, kalaulah 5 waktu ada kurang apa, akan tanya kepada sunat. Kerana kalaulah ada sana ada sunat itulah akan mari boleh kita tapung solat fardu kita. Ini adalah hadis yang pertama yang riwayat oleh Anas Syita oleh Anas ayat kata Nabi ni bukan tabir, dia tengok cakar walaupun dia tak rak. Akhir sekali dia mati hari Senin. Yang kita dapat daripada hadis ni kepentingan semaya. Yang keduanya Nabi SAW mati pada hari Isnin. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya daripada Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadri atau qalat ila hijri fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famata. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Aisyah cerita katanya
saat yang terakhir yang Nabi nak mati adalah Nabi sedang berada di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Pala Nabi tu duduk atas riba Aisyah. Katanya ila sadri, duduk di atas dada, katanya duduk di atas kaki riba. Di antara itulah. Tapi duduk di atas tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mula sakitnya dan juga kuat hari Senin. Nabi mati hari Senin, tapi Nabi mula sakit pada hari Senin sebelum daripada tu. Makna kata Nabi sakit teruk lebih kurangnya seminggu. Lebih kurangnya seminggu. Hari Senin dulu Nabi sakit siapa kepada hari Senin ni? Hari Senin yang Nabi meninggal dunia ataupun Nabi mati. Sebenarnya biasa Nabi ni buat gila kerana dia banyak isteri. Hari ni umur isteri ni, hari ni umur isteri ni. Tetapi apabila sampai kepada masa yang dia sakit teruk iaitu hari Senin dulu tu, dia minta izin kepada isteri yang betul masa yang dia kena hidup rumah isteri tu. Minta izin kata, boleh kedak ya isteriku? Hari ni aku lepas daripada ni ataupun semenjak pada hari ni nak minta izin untuk aku pergi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab rumah Aisyah dia sangat dekat dengan masjid Nabi. Untuk Nabi nak duduk dekat saja. Kalau gagah, akan pergi semaya bersama dengan sahabat. Kalau dah tak gagah, boleh nak tengok kata sahabat dia semaya ke tak. Ni dengan sebab dia pilih nak pergi duduk di rumah Aisyah akhir-akhir dia nak meninggal dunia. Yang keduanya boleh disebab Aisyah adalah isteri yang Nabi SAW sangat kasih sekali, sangat cinta sekali. Yang mana pada masa tu Khadijah tak ada dah. Khadijah tak ada. Hidup di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adzina lahu fi dhalik. Maka isteri-isteri Nabi semua pakai izin untuk nak Nabi pergi duduk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi jalan lagi sehingganya yakhruju wa yusalli. Semasa mula-mula pun sakit teruk pun duduk pergi semaya bersama dengan sahabat lagi. Duduk semaya bersama dengan sahabat lagi. Sehingganya satu kali Nabi sakit teruk. Fatalaba min zaujatihi. Sehingganya minta air daripada isteri-isteri dia ni 7 bekas air. Nak minta 7 bekas air daripada isteri dia waktu untuk Nabi SAW nak ambil air semaya tu, sapuh kepada tubuh badan dia untuk nak pergi semaya. Sampai waktu semaya kan. Falamma fa'alna kharaja ila an-nas. Ambil air semaya sudah, dan juga pergi semaya kepada sahabat. Hari akhir sekali ataupun semaya yang terakhir sekali yang Nabi semaya bersama dengan sahabat ataupun jadi tu imam kepada sahabat adalah hari Jumaat. Hari Senin sakit, mari duduk di Aisyah. Ambil daripada hari Senin sampai kepada hari Jumaat tu duduk semaya lagi. Duduk pergi semaya, duduk jadi tu imam kepada sahabat, gimana sejid lagi. Sehingga waktu yang terakhir sekali hari Jumaat, Nabi semaya, Nabi ta'rak. Orang yang menggantikan jadi tu imamnya selepas ganti Nabi semasa Nabi sakit teruk ta'rak lagi tu, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mula ismaya selepas pada hari Jumaat tu sehingga sampai kepada hari Senin. Hari yang Nabi SAW mati. Hari Jumaat betul. Sabtu, Ahad dan juga hari Isnin selepas duhanya Nabi meninggal dunia. Nabi meninggal dunia. Masa itu adalah masa Aisyah radhiyallahu masa Nabi duk, orang panggil Abu Bakar duk jadi imam ganti Nabi SAW. Semasa duk sakit teruk, duk di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, Nabi minta bekas air. Minta satu inak, satu bekas. Nak buat gapanya? Liyabula fi, untuk Nabi nak kecing dalam bekas tu. Kerana tubuh badan Nabi tak erak dah nak bangun berdiri untuk nak berjalan pergi kepada tandas, pergi kepada jamal, tak erak dah. Tak erak, orang sakit teruk. Seperti kita tengok kepada rumah pita pada hari ni, nak bangun kecing tak erak. Dan kena kecing tempat lidah ataupun kena cari bekas mari kecing. Inilah. Nabi minta bekas daripada isteri-isteri dia untuk nak kecing daripada dalam tu, summa bala, kecing. Katakan minta bekas ini adalah hari yang terakhir, adalah hari yang Nabi SAW mati. Kecing sudah, famata, meninggal dunia. Satu riwayat daripada Bukhari, Aisyah yang kata, qabadahu Allahu baina sahri wa nahri. Mati, seolah kata Aisyah ni ambil tangan,
akik naik dan juga kepala Nabi duduk di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Duduk di atas dada, mati seolah kata tangan duduk pekuk kepala Nabi SAW. Itu adalah saat yang terakhir yang Nabi SAW meninggal dunia, iaitu duduk di atas riba ataupun duduk dalam tangan isteri yang sangat dikasihi oleh beliau, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis seterusnya daripada Aisyah lagi, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala munkarat atau qala ala sakaratil maut. Hadis ni riwayat oleh al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Bahkan sanad ini adalah sanad yang dhaif kerana ada satu rawi yang namanya Musa bin Sarjas yang ada orang panggil tak kenal pia dia, usul asal dia tak kenal, dengan sebab itu hadis ni adalah sanad yang dhaif. Tapi di sana ada hadis yang cerita sama, sanad ataupun jalan yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari cerita sama, yang mana Aisyah radhiyallahu anha cerita kata Nabi SAW, inna Rasulullah kana baina yadayhi, di antara depan Nabi ni ada bekas air, rakwatun au ulbatun fiha ma, ada bekas pesing, orang panggil kata bekas buat air lah, cebok air tu. Faja'ala yudkhilu fi yadayhi fil ma, Nabi ambil tangan dia buh dalam bekas air tu, celuk dalam bekas tu, celuk tangan dah, ambil tangan kedua dia tu, mari sapuh kepada muka dia. Selepas daripada tu dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut kami nak beribadat mereka Allah Ta'ala. Sesungguhnya bagi mati ini sakarat, sangat teruk, sangat orang panggil tu sangat teraman lah, bahasa Sia orang panggil tu sakarat, dahsyat, penat, letih, tak urut. Mana kata Nabi semasa tu teruk, sakit teruk. Sakit seolah kata nak mati. Supaya kita pergi sakit, pergi demam, sakit gigi kau, sakit perut, duk ngucap la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Nabi sakit teruk. Nak ayat kata Nabi ni semasa saat nak tinggal dunia ni bukan mati dengan mudah-mudah, tak, mati dengan sakit teruk, sakarat. Ataupun Sya'rawi kata ala sakarat. Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku daripada kejahatan mungkar ataupun daripada kemabutan. Mati ini tak urut, mana kata penat mati ini, ya Allah tolonglah, dia digaknya sikit tu sakit tu. Thumma nasaba yadahu, sehingga lepas daripada tu dia doa sudah, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, teruk sangat ni, berat sangat ni kematian, ya Allah. Thumma nasaba yadahu, dia akit tangan dia satu, maka dia katanya fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, bersama dengan kawan aku, sayang aku yang tertinggi lah, iaitu syurga lah, harap aku boleh masuk syurga, boleh bersama dengan para malaikat yang ataupun para nabi yang duduk di atas syurga, ya Allah, aku boleh masuk syurga hatta qubida. Dan sehingganya tangan yang duk tunjuk bersening ni, Allah Ta'ala ambil nyawa ke masa tu lah. Apabila ambil nyawa sudah, Nabi mati sudah, wa malat yaduhu, tangan dia qaturung, sehingga Nabi mati dan juga meninggal dunia dengan perkataan itu yang terakhir. Itu doa boleh duduk bersama dengan sahabat ataupun rafiq, sang yang jauh sekali, yang tertinggi, iaitu para nabi dan juga para malaikat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang seterusnya lagi daripada Aisyah lagi radhiyallahu anha, qalat la aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Aisyah kata selepas daripada aku tengok kata Nabi ni seksa sangat sebelum nak mati tu, Nabi seksa. Masa yang Nabi nak mati, nak meninggal dunia, syiddah, tahu Nabi mana kata teramam, sakit teruk belum nak mati. Sehingganya selepas daripada tu ada orang mana pun yang mati dengan cara mudah-mudah, aku tak rasa berdeki sikit apa, kerana aku telah tengok dah gambaran yang nampak kata mati dengan dahsyat sekali, iaitu Nabi SAW.
Orang panggil tepap, orang apa kata berat, gambaran mati, apa kata teruk, sakit teruk seperti Nabi, sehingga selepas daripada tu sahabat mana mati dengan mudah, rasa kata tak boleh lawak. Tak boleh lawak lagi dengan mati Nabi SAW. Kerana Aisyah seolah kata nak kata hinkap tak kata sebelum Nabi nak mati tu dahsyat balah mana, dan juga dia teruk balah mana. Bahkan itu adalah sebaik-baik hamba Allah Ta'ala, sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Nabi ni adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Tak ada orang hamba Allah Ta'ala mana yang baik. Tapi apa? Soalannya apa Nabi kena mati dengan secara seksa, sakit teruk kata. Apa Allah Ta'ala tak beri mati dengan mudah? Apa Nabi SAW tak doa, malaikat, ambillah nyawa aku dengan cara yang mudah, jangan seksa, jangan teruk, berat. Bahkan Nabi adalah sebaik-baik hamba Allah Ta'ala. Jawapannya, apa Nabi kena sakit teruk kata sebelum matinya? Dengan sebab Allah Ta'ala nak angkat darajat Nabi SAW tinggi. Nak angkat darajat, nak Nabi ni kau tinggi lagi. Tinggi, perangkat Nabi, darajat Nabi tinggi, dan juga dapat pahala lebih banyak daripada orang lain lagi. Seperti mana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wa huwa yu'aku wa'kan shadida. Aku pergi cari Nabi semasa Nabi duk sakit teruk. Aku tengok Nabi ni seksa, sakit teruk sungguh. Sehingga aku royak kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nampakmu teruk, sakit ni berat benar ni. Qultu inna dhalika bi anna laka ajrain. Sehingga tengok kepada Nabi sakit teruk belum nak mati tu, Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi kata, hak kamu duk sakit seksa teruk pesening, orang lain ada yang mati belum dapat mati dengan mudah-mudah tak seksa sepertimu ya Rasulullah. Adakah mu sakit seksa belum nak mati ni Allah Ta'ala nak beri 2 pahala kepadamu lebih daripada orang lain? Nabi jawab kata ajal. Benar. Kerana tidak ada orang Islam mana yang dia dapat satu musibah, dapat satu keberatan, cubaan yang berat, malaikat Allah Ta'ala akan hapus dosa dia. Nak hapus dosa dia seperti mana Allah Ta'ala bui pohon kayu tu lucut. Orang panggil daun pohon kayu tu lucut ubik daripada pohon kayu itu. Seolah itulah waktu ubik dosa daripada, waktu ubik kesalahan. Nabi ni boleh pahala banyak dan juga meningkat tinggi lagi. Nabi SAW. Tu adalah jawapannya apa Nabi kena seksa ratik belum nanti. Apa Nabi kena dahsyat. Apa Nabi tu tak Nabi mati dengan mudah-mudah. Tujuannya untuk Nabi, untuk Allah Ta'ala nak rif'ah. Untuk Allah Ta'ala nak meningkatkan Nabi ni menjadi tinggi lagi. Dan juga akan beri pahala yang banyak kepada Nabi SAW. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Walaupun sanad dia ada seorang perawi yang namanya Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki dhaif, tapi hadis ni adalah hadis yang sahih kerana ada jalan lain lagi. Cerita ni banyak jalan yang diriwayatkan oleh sahabat. Aisyah riwayat katanya selepas daripada Nabi SAW mati, puak-puak sahabat ni pakat duk bincang, pakat duk khilaf. Kata adakah mayat Nabi ni kita kena kamu ke tak? Kena tahniah seperti mayat orang lain ke tak? Kalaulah mayat Nabi kena kamu seperti dengan sahabat yang lain, maka kita nak ambil mayat Nabi ni pergi kamu mana? Nak pergi tahniah mana? Ini dua masalah, dua soalan yang dikhilafkan, yang duk bincang di antara sahabat. Kerana Nabi ni mati ni. Sehingga akhir sekali Abu Bakar lah, dia orang kata aku biasa dengar daripada Nabi SAW sebut mengenai ini, dan juga aku yakin, aku confirm kata aku tak lupa cerak kata Nabi sebut biasa ini, confirm. Mana situ aku tak lupa cerak kata aku dengar daripada Nabi sebut baik ni. Bala mana? Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi
Tidak ada Nabi seorang mana yang Allah Ta'ala ambil nyawa. Tak kira Nabi Muhammad ke, Nabi mana-mana ke. Allah Ta'ala ambil nyawa di tempat mana. Maksudnya, Nabi seorang itu mati di tempat mana, di situlah Allah Ta'ala nak uji kamu. Nabi dulu-dulu dia mati di mana, situlah tempat tanah dia. Makna kata, Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia saat yang terakhir di rumah Aisyah radhiyallahu anha, makna kata tempat tanah Nabi adalah dalam rumah Aisyah. Seperti mana kubur Nabi sekarang ni ataupun makam Nabi SAW. Maka sahabat yang kata idfanu, tanahlah, galilah kubur Nabi pada tempat yang Nabi tidur, katil Nabi. Tempat yang Nabi tidur, tempat mana, di situlah tanah galinya kubur dan juga tanah Nabi SAW. La ilaha illallah. Fahafara Abu Talhah. Maka Abu Talha di antara sahabat yang gali lah. Di bawah katil tempat tidur Nabi yang Nabi mati tu. Dan Nabi mati di atas katil, walaupun di atas ribu Aisyah, tapi di atas katil tempat tidur tu Nabi mati situ. Bawah katil itu, bawah tempat tidur itu, Abu Talha gali dia sehingganya tanah Nabi SAW di bawah katil tempat tidur Nabi SAW itulah. Allahu Akbar. Ini saat yang Nabi yang kita kasih sekali meninggal dunia, dan juga bagaimana sebab apa yang kena tanah di dalam kubur ataupun rumah Aisyah. Pergi lagi kepada hadis daripada Ani bin Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhuma anna Abu Bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mat. Semasa hari Isnin yang Abu Bakar jadi tok imam, dan juga Nabi buka tabir tadi seperti mana telah ceritanya, sehingganya waktu duha, akhir sekali sudah maya duha apa syak, Abu Bakar pergi buat kerja tugas dia biasa pergi buat kerjanya. Katakan semasa itu tu, semasa yang Nabi meninggal dunia ataupun mati, masa tu Abu Bakar duduk di rumah dia di Aliyah, di kampung Awali, sekarang lah ni di Madinah lah. Yang mana lebih kurangnya 4 kilo gitu marah daripada masjid Nabi SAW. Sehingga Nabi meninggal dunia, sahabat ni, hatta orang ni untuk riwayat berita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sehingganya masa tu sahabat duk keliling rumah Nabi, duk keliling rumah Aisyah radhiyallahu anha, duk tepi rumah. Nak masuk dalam tak boleh. Sahabat dengar khabar kata Nabi telah meninggal dunia, dan juga masa tu Abu Bakar duduk di Awali, duduk di Aliyah, 4 kilo lebih kurang daripada masjid Nabi ataupun rumah Nabi SAW. Sahabat atas lagi untuk berita kepada Abu Bakar. Sehingganya Abu Bakar kelip mari. Abu Bakar kelip mari. Dan juga masuk dalam rumah Nabi. Nampak Nabinya mughattan, iaitu kain tu duk tutup dah. Kain katuk mayat. Isteri-isteri dia, waris-waris dia duk katuk mayat Nabi dalam rumah Nabi. Mayat Nabi. Maka Abu Bakar masuk pergi minta izin sudah, fakashafa al-ghata, buka kain, minta buka kain untuk nak tengok muka, sekadar muka Nabi. Sehingga Abu Bakar tengok muka Nabi, wa arafa annahu sallallahu alaihi wasallam qad mat. Sehingga tahu kata Nabi SAW telah mati dah, meninggal dunia. Fawada'a famahu radhiyallahu anhu baina ainaihi hibbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi wa qabbalahu taqbilata wida'. Sehingganya Abu Bakar buka muka tengok sudah, ambil mulut dia ni pergi kucuk di antara dua mata Nabi, iaitu di dahi Nabi, kerana adalah kucuk yang terakhir yang dia kucuk kepada orang yang dia kasih sekali, iaitu Nabi SAW. Qabbalahu taqbilata wida' adalah kucuk yang terakhir yang Abu Bakar boleh kucuk Nabi SAW. Sini kita dapat katanya boleh kita nak kucuk mayat. Sama ada pak kita, mak kita, ataupun orang alim mana-mana yang meninggal dunia, boleh kita nak kucuk di dahi dia, seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kucuk kepada Nabi SAW. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakr dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi
فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبيا وصفيا وخليلا. Abu Bakar seperti syitatullah lah masuk mari, jumpa mayat Nabi, kucuk di dahi Nabi SAW. Sehingga ambil tangan mari duduk dekat dengan Nabi, dan juga dia kata perkataan ya Nabi, ya sayang aku, Safiyah mana kata sayang, ataupun Khalila sayang aku. Mana kata pinkan amla hadhihi kalimat ta'allumin wa tawajju'an li faqdin Nabi SAW, adalah panggilan yang terakhir yang panggil kepada Nabi kerana Nabi telah meninggal dunia. Yang telah meninggal, panggilan yang terakhir nak panggil orang yang dia kasih, Nabi dia, sayang dia, kerana Abu Bakar adalah sangat rapat kepada Nabi SAW. Hadis seterusnya lagi an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kull shay. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kull shay wa ma nafatna aydiyana min at-turab wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dalam kitab Sunan-Sunan kedua. Annahu ya kata, cerita kala Nabi SAW, hari yang Nabi mari sapa kepada Madinah, hari hijrah Nabi. Madinah pada masa itu, Nabi sapa Madinah. Madinah pada masa itu berseri, cerah, penuh dengan cahaya yang Allah Ta'ala wipahya, yang Allah Ta'ala cahaya berlaku di Madinah. Hari Nabi sapa, cerah, berseri, cergahnya Madinah. Nak kata, banyak kat dia comel dengan sebab datangnya Nabi SAW. Manakala hari yang Nabi SAW mati ataupun meninggal dunia di Madinah, azlama minha kulla syai', gelap Madinah. Tak ada seri, tak ada cahaya seperti mana hari yang Nabi SAW meninggal dunia, hari yang Nabi hijrah sampai Madinah. Sehingganya hari yang fak kami pergi tanah Nabi dalam kubur, ambil pasir, ambil tanah mari, tanah Nabi. Tangan fak kami ni duk lekat dengan tanah lagi, sehingga fak kami duk gali, tak ada nak masuk kerana fak kami tak boleh nak terima lagi. Soalan kata, tak boleh nak terima lagi, kata Nabi SAW telah mati dah, tak boleh nak terima. Yang Yaum Ramai dah, tak boleh nak terima lagi, kata Nabi hari ini adalah telah meninggal dunia. Kerana mereka sangat cinta, sangat kasih kepada Nabi SAW. Hadis yang seterusnya daripada Aisyah, qalat tufiya Rasulullah SAW yaumal itsnain. Hari yang Nabi SAW adalah hari Isnin. Ini cerak ijma', wa hadha mahallul ijma'. Ini adalah ijma' ulama. Orang kata tak ada orang khilaf kata Nabi mati hari lain. Tak, Nabi, hari yang Nabi mati cerak nyata adalah hari Isnin, wa huwa yaumul ladzi wulida fihi, dan juga adalah hari sama juga yang Nabi SAW lahir. Nabi wanak hari Isnin, Nabi mati hari Isnin. Hari lahir Nabi, hari wanak Nabi hari Isnin, tapi tarikh itu dia tidak cerak nyata kata hari wapa, pak wapa. Khilaf banyak di antara perkataan ataupun pendapat ulama. Tapi ceraknya Nabi mati dan juga Nabi lahir pada hari Isnin. Dari hadis seterusnya daripada An Ja'far bin Muhammad an abihi qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-itsnain famakatha dhalika al-yawm wa lailat ath-thulatha wa dufina min al-laili wa qala Sufyan wa ghayruhu yusma'u sautul masahi min akhir al-lail. Hadis ini adalah hadis yang orang panggil kata adalah hadis yang mursal. Sanad dia putus sikit. Sanad dia putus sikit, tapi cerita dia adalah cerita yang boleh diterima kerana di sana ada hadis daripada Aisyah dalam Musnad Ahmad. Mari jadi payang sekali kata cerita ni sungguh. Balah mana dia ceritanya? Nabi SAW mati pada hari Isnin. Mati pada hari Isnin. Sehingganya duk begitu sehari wa lailatul thulatha,
Sehingganya sampai kepada semalam Lasar, hari Senin sehari, masuk kepada hari malam Lasar pun tak ada. Orang panggil kata tak ada tanah lagi. Wa dhufina minal lailah. Katakan gali kubur Nabi SAW ni pada hari Senin malam Rabu. Mati hari Senin, hari Lasar tak tanah lagi, malam ni baru gali kubur Nabi SAW untuk nak tanah. Untuk nak tanah. Katanya Sufyan, yusma' sautul masahi min akhiril lail. Masa akhir-akhir malam ni duk dengar suara gali kubur lagi. Gali kubur untuk nak tanah Nabi SAW pada malam Rabu tu, hari Senin malam Rabu. Hari Senin dan malam Rabu. Jawapan ataupun soalannya wapanya Nabi SAW ditanah lewat sangat ni. Bahkan di sana ada sunnah yang mereka kata apabila mati, kalaulah tanah cempak, itulah lebih afdal. Ba'du ahli ilmi sebut jawapan katanya waktu Nabi di tanah lama kerana untuk nak buyuk orang ni boleh masuk semaya habis. Liyatamakkana an-nasu min as-salati alaihi. Fakanu yusalluna alaihi sallallahu alaihi wasallam awzaran fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Wahia la tahtamilu illa li natharin qalil. Kerana rumah Aisyah tu, mayat Nabi yang duduk dalam rumah Aisyah tu, rumah Aisyah kita akan gambar tengok, kecil benar rumah Aisyah, tak besar, halus benar. Sekali masuk pergi semaya tu apa orang ya, masuk pergi tubik sudah, jemaah mula-mula tubik, jemaah yang dua sehingganya beribu-ribu sahabat nak boleh semaya belaka kepada Nabi SAW. Habis tu lewatnya tanah Nabi SAW sampai kepada malam Rabu tu. Dan sampai kepada malam Rabu maya dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Musnad Imam Ahmad tadi dia kata min akhiril laili lailatul arbi'a, malam Rabu tu. Dan malam yang boleh nak tanah Nabi SAW. Hadis seterusnya daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qal tuwfi Rasulullah SAW yaumal itsnain wa dufina yaumul thulatha. Hadis ni dia kata Nabi mati hari Senin, tapi Nabi tanah pada hari Selasa. Hadis ni hadis gharib, hadis tak sahih lah. Imam Tirmizi wari di sini kata pendapat yang royak kata Nabi ditanahkan pada hari Selasa PSC hari ni. PSC hari ni bukan, tak sahih. Yang sahihnya malam seperti hadis tadi. Kata akhiril laili lailata al-arbi'a, malam Rabu. Malam lah, bukan siang hari dah. Kita pergi kepada hadis seterusnya. Hadis ni lebih panjang lagi lah. Cerita yang kita akan dengar banyak lagi. Kita akan baca terjemah selalu dah. An Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbah. Cerita ni daripada Salim. Salim ni dia dalam sanad ni dia kata adalah suhbah. Jadi sahabat Nabi lah. Dia cerita kata ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa afaqa. Semasa Nabi duk sakit-sakit teruk belum nak mati tu, Nabi pelum, gelak mata pelum. Sakit teruk. Allah, tak gamar kata sakit sampai ke selak besening di balah mana dahsyat sakit Nabi. Seksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selak beberapa minit fa afaqa. Khabar kelik semula. Khabar kelik semula yang tak ada tanya gapo dak lah. Anak duk mana, harta duk mana, nego balah mana, kambing lembu duk mana, dak. Nabi sebut katanya hadaratis solah. Waktu semaya telah sampai. Waktu semaya telah sampai, tanya kepada sahabat. La ilaha illallah. Tuai selak dah. Khabar mari semula tanya kepada sahabat kata, adakah waktu semaya telah sampai? Sahabat jawab kata, na'am. Maka Nabi kata, muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakar ayyusalli linnas atau binnas. Kalau sampai waktu maya dah, suruh Bilal gibah dan juga suruh Abu Bakar jadi terimam. Aku tak agak nak bangun diri pada hari ini untuk jadi terimam kepada fakmu. Selepas daripada tu, gelak mata dan juga selak kali yang kedua. Allah. Fa'afaqaq. Selak kali yang kedua, beberapa saat pula, bangun khabar Nabi semula pula. Tanya pula. Boleh jadi waktu semaya seterusnya boleh hadir. Hadaratis solah. Sampai waktu semaya. Faqalu na'am. Ya Rasulullah. Muru Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Kali yang kedua ni khabar mari, royak supaya tu lah kata
Fak kamu suruh lagi ban dan juga suruh Abu Bakar tolong jadi imam. Sahabat boleh jadi kata nak tunggu kata ada waktu mana kata yang Nabi agak kata gagah sikit dan juga boleh bangun, mari jadi imam kepada fak dia. Tapi sekali Nabi selak, Nabi khabar, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi kali yang kedua ni terdengarnya Aisyah radhiyallahu anha dia duduk tepi Nabi. Aisyah dia kata inna abi rajulun asis. Oleh pak aku tak boleh jadi imam. Kerana adalah orang yang mudah tiap menangis. Idza qama dhalika al-maqam baka fala yastati'. Pak aku ni tak boleh jadi imam. Nah, kalau diri di tempat kena jadi imam, jadi imam diri. Sekadar nak diri mula nak sembahyang tiap dah wakil pak aku ni. Tak boleh nak jadi nak piping sahabat semaya siapa ke habis. Tak sudah juga. Bala mana falau amarta ghairahu ya Rasulullah suruh orang lain lah jadi imam, tak usah suruh pakku lah Abu Bakar ni. Aisyah ya. Sehingga selepas daripada thumma urmiya alaihi fa afaqa, kali yang ketiga pula Nabi SAW gelap mata dan juga pelum lagi. Dan juga khabar semula. Kali yang ketiga pun suruh Abu Bakar suruh Bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam dan juga suruh Bilal fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Qala fa umira Bilal fa adzana, suruh Bilal gibah. Suruh Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar jadi imam. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffatan. Abu Bakar jadi imam semaya waktu tu. Jumpa kata Nabi ni klik mari segar, gagah khiffatan. Orang panggil tu sakit tan Nabi yang teruk belum daripada ningnya. Korek ingat gagah sikit. Faqala unzuru li man attaki alaihi. Nabi royak kepada tepi dia, tolong carilah orang kepada aku, boleh dua orang, aku nak bergantung kepada dia untuk nak pergi kepada masjid. Nah, boleh hadin Abu Bakar duduk semaya lagi. Masa tu Abu Bakar sedang duduk semaya jadi tu imam, Nabi rasa tergagah sikit. Royak kepada orang dalam rumah kata, tolong cari dua orang lah. Attaqi, aku nak bergantung dia ni untuk dia bawa aku pergi kepada masjid. Orang yang mari piping Nabi ni Barirah wa rajulan akhar. Barirah ni hama. Katakan lelaki seorang lagi, katanya Ali ataupun hama seorang lagi. Fattaka'a, Nabi gantung dua-dua orang itu. Falamma ra'ahu Abu Bakar. Abu Bakar nampak Nabi SAW masuk masjid. Masa tu Abu Bakar duduk semaya, duduk imam lagi. Dhahaba liyanqisa. Seolah kata Abu Bakar nak hunolah, nak uji Nabi nak jadi imam kata. Fa'auma ilaihi ay yathbuta Makkah. Nabi tunjuk kata Abu Bakar. Wa isyarat kata Abu Bakar duduk tak usah huno. Duduk patullah. Jadi tu imam betullah hai Abu Bakar. Duduk tempatmu lah. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sehingga Abu Bakar semaya sudah. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubita. Nak beli hadis selepas daripada tu klik masuk rumah mula lah. Selepas daripada tu Nabi mati. Nabi mati siapa kepada saat yang Nabi mati semua. La ilaha illallah. Sehingga ada royak berita lah. Orang royak berita tu mari royak berita kata Nabi meninggal dunia dah. Nabi mati dah. Sehingga berita itu disapa kepada telinga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar dengar beritanya, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah SAW qubida illa darabtuhu bisayfi. Wallahi aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, janganlah aku dengar pia sebut kata ataupun royak kata Nabi mati, nasaya aku akan ambil pedai aku ni catak kepala dia. Tak sah ataupun tak boleh nak terima, tak boleh nak dengar kata Nabi SAW telah meninggal dunia. Qala wa kana an-nas ummiyyin lam yakun fihim nabiyyun qablah fa amsaka an-nas fa qalu ya Salim. Hey Salim, intalik, pergi carilah sahibi Rasulullah SAW fad'uhu. Tolong pergi cari Abu Bakar di mana ni? Pergi cari sahabat Nabi. Pihak Abu Bakar. Pergi cari Abu Bakar dan juga tolong royak kepada Abu Bakar berita ni ataupun suruh hajat Abu Bakar mari. Cepat mari tengok Nabi. Fa'ataitu. Salih aku pergi cari Abu Bakar. Sedang Abu Bakar duduk dalam sejid. Aku pergi cari Abu Bakar sejid di tempat awal limah yanu lah. Masuk pergi cari Abu Bakar dengan keadaan abki aku dah tiap.
dahishan, dengan sebab ngesak ni Nabi mati ni. Falamma ra'ani, sehingganya Abu Bakar nampak wajah muka Salim yang duk tiak nilai mata ni. Aku bila Rasulullah, Nabi telah meninggal, Nabi telah mati. Qultu inna Umar. Tak wani nak ayat kata Nabi mati, tapi ayat kata Umar, ayat kata aku tak boleh nak dengar siapa yang sebut kata Nabi mati, aku akan catak kepala mereka dia dengan pedai aku. Tak ayat kata Nabi mati, ayat tahu ni, ayat tahu Umar lari, tak sebab ikut sebut. Faqala li intalik, kalau itu kita pergi. Okay. Cepat kita pergi kepada Nabi SAW. Fantalaqtu ma'ahu pergi. Faja'a huwa wan nas qad dakhalu ala Rasulillah SAW pergi. Nah, sehingganya orang pakat dia masuk, kita tengok Nabi dah. Faqala ayyuhan nas afrijuli. Buka jalan kepada aku sikit. Maka orang buka jalan, Abu Bakar masuk pergi. Pergi tepuh dengan Nabi. Buka muka Nabi seperti tadi. Dan juga ketahui selalu dah kata Nabi telah meninggal dunia. Baca satu ayat di depan Nabi kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Rasulullah, sesungguhnya mu adalah mayat dan meninggal dunia, dan juga Nabi dulu-dulu pun telah meninggal dunia, mati belakang Nabi dulu-dulu. Thumma qalu ya sahib Rasul sallam aqbida Rasul sallam tubik. Selepas daripada ayat-ayat tu tubik mari luar, yang orang duk ramai di depan rumah Aisyah, rumah Nabi SAW. Orang yang duk luar tu tanya lagi kepada Abu Bakar kata, adakah Nabi telah meninggal dunia? Tak boleh nak terima lagi kata Nabi yang ramai dah kata Nabi ni meninggal dunia, semua kedak. Tanya lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah keluar daripada rumah Nabi. Faqala na'am, ya, meninggal dunia. Fa'alimu an qad sadaq. Maka sahabat yang duduk depan rumah Nabi ni, bawa Abu Bakar yang kata na'am, sahabat pakat tahu dah kata benar yang Abu Bakar ayat kata mati. Sahabat tanya kepada Abu Bakar kata ayusalli ala Rasulillah, Fak kita ni kena semaya tak kepada mayat Nabi? Abu Bakar kata na'am, kena semaya. Balah mana wa kaifa, cara mana yang kita nak semaya kepada mayat Nabi? Maka Abu Bakar kata yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una thumma yakhrujun thumma yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yad'una. Seperti saya ayat tadi lah. Satu puak masuk pergi dengan sekadar teluh dalam rumah Aisyah ni, masuk di semaya, takbir, semaya, doa, tubik. Kelompok yang kedua pula masuk pergi takbir, semaya, doa kepada Nabi, tubik. Masuk pergi gitu, gila. Hatta yadkhulan nas, sehingga cukup sahabat masuk pergi. Habis tu lewatnya tanah Nabi tu. Ya, tanah dalam kubur Nabi tu lewat sebab sahabat ramai. Bilik Aisyah sepi. Tanya lagi kepada Abu Bakar, ya sahib Rasulullah, ayudthanu Rasulullah. Selepas daripada kita sudah semaya ni, kita kena tanya dak Nabi, kena kamu dak Nabi ni, seperti kamu banyak sahabat sebelum daripada ni. Naam. Tempat mana? Al-makan alladhi qabada Allah fihi ruhah. Tempat yang dia mati, Tuhan ambil roh Nabi. Tempat mana? Situlah tempat yang Nabi kena tanah. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyib. Kerana Allah Ta'ala tak akan nak ambil roh, cabut roh Nabi daripada tubuh badan jasad dia, melainkan tempat itu adalah tempat yang baik. Tuhan ambil roh Nabi waktu di tempat mana? Tempat tu menunjukkan kata tempat yang baik dah. Allah Ta'ala pilih dah. Fa'alimu an qad sadaq. Allah. Ni Abu Bakar Siddiq. Sehingga sahabat kata benar. Benar. Abu Bakar benar. Thumma amarahum ay yughassilahu banu abihi. Suruh basuh. Keluarga Nabi, orang panggil temani mayat Nabi. Semasa tu duk sorak pula di antara orang muhajirin. Orang Mekah duk sorak. Katakan duk sorak di mana? Duk sorak di Saqifah Bani Sa'idah. Solat tempat situ. Kita pergi Madinah adalah dekat Masjid Nabi, duk solat dia. Nah, faqala intaliq bina ila ikhwanina min al-ansar nudkhiluhum ma'ana fil amr. Faqalatil ansar minna amirun wa minkum amir. Fa ansar solat juga. Ansar orang Madinah nak pilih juga, pia nak jadi pemimpin pula selepas daripada Nabi mati ni. Muhajirin orang Mekah yang hijrah mari pun dia pun solat juga, pia nak ganti Nabi SAW. Ansar yang kata fa aku pun ada. Muhajirin kata aku pun ada juga. Apa? Balah mana? Kalau kita cuba kaya, kalau ada pemimpin orang ganti Nabi dua orang ni, ucuh haru-haru habis.
Faqala Umar mari. Umar ayat satu perkataan, man lahu mithlu hadhihi al-ayat, man lahu mithlu hadhihi al-thalath. Pia tak daripada kalangan fak kamu ni yang ada cukup 3 perkara ni. Satunya ayat Quran, thaniyatnaini idhuma fil ghar. 2 orang daripada 2 orang tu berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, yang mana satu daripada 2 orang itu telah kata kepada sahibinya yang duduk dalam gua sama dia, la tahzan innallaha ma'ana, jangan risau juga cita, sesungguhnya Allah Taala bersama dengan kami. Pia kamput pia tak boleh kata pasal ni seperti lelaki ni biasa sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man huma pia daripada 2 orang hak mu pilih Mekah, Ansar, Madinah, pilih pia yang duduk dalam ayat ni ataupun hak dalam ayat ni pia. Thumma basata yadahu fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas bay'atan hasanatan jamilatan. Sehingganya umat akik tangan Abu Bakar dan juga mubaya'ah kata orang yang akan jadi khalifatu Rasulullah SAW, pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Kerana ayat ni iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingganya sahabat Muhajirin dan juga Ansar pun pakat mubaya'ah wa bai'ah, kata na ta'at, dan juga latih Abu Bakar sebagai menjadi khalifah ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir sekali hidup hayat Nabi, mati balah inilah. Ya ilaha illallah. Kita pergi hadis seterusnya, masa tak berapa lagi, daripada Ibn Abbas. Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersabda, kata Nabi kata pia yang ada anak 2 orang, maka anak dia mati belum nak akil balik, maka Allah Ta'ala akan dia boleh masuk syurga. Dia sabar dengan anak dia mati, dia boleh masuk syurga. Aisyah tanya, kata kalaulah orang mana yang ada anak sore, tak ada anak 2 orang seperti sebut tadi, ada anak sore, anak dia sore tu mati belum nak akil balik, adakah dia boleh ganjaran sama? Nabi ayat kata supaya juga, wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah, supaya Aisyah boleh juga, boleh masuk syurga juga. Aisyah tanya pula kali yang ketiga, kata orang yang anak dia ada tapi tak mati semasa akil balik, anak dia besar sihat molek tak mati belum akil balik, maka Nabi jawab kata, Aisyah, adakah pahala sama? Nabi jawab kata, fa ana faratun li ummati lan yusabu bimithli. Nabi kata balas mana? Sesungguhnya musibah yang sangat besar sekali bagi umatku adalah matiku. Tidak ada musibah yang paling besar sekali bagi umat Islam, musibah botosab yang yai tisut nak nuang tisut, tak ada lah, adalah mati Nabi saja. Nabi mati ni Allah musibah yang paling besar sekali, lebih daripada ibu yang telah meninggal anak dia mati seorang, 2 orang, 3 orang ataupun 10 orang, tak boleh lawan lagi dengan musibah, dengan kematian Nabi yang sangat besar lagi. Ini adalah musibah yang besar, adalah tinggalan Nabi SAW. Hadis yang terakhir dalam bab ini, an Anas radhiyallahu anhu قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه فقال النبي لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة. Anas banyak kata semasa Nabi duk sakit teruk, sakit tadi dah. Sakit teruk sekali, dia tengok seksa. Orang di antara orang yang duk tepi Nabi, anak tina dia itu Fatimah. Anak Nabi ni, yang kita duk ngapa umur atau nama-nama anak Nabi ni, mati sebelum Nabi belaka. Seorang yang mati selepas daripada Nabi iaitu Fatimah. Fatimah ni mati selepas daripada Nabi mati, nebuleh. Makna kata, semasa Nabi duk sakit teruk nak mati ni, Fatimah duk tepi Nabi. Dia tengok pak dia sakit teruk, seksa teruk, dia kata wa karba. Sia belah yang Fatimah ada terhadap pak dia. Tengok pak dia, Allah ya sakit ya sakit kau. Duk sakit kau ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak usah bimbang, tak usah penhuang lah hai anakku. Hari ni boleh jadi hari yang terakhir dah. Pak mung sore ni tak akan sakit sampai bila-bila dah. Nabi ayat kepada Fatimah kata, tak usah bimbang, tak usah mikir apa banyak, hey Fatimah. Boleh jadi hari ni adalah hari yang terakhir dah. Gambar yang akan tengok pak mu sore ni sakit, hari ni yang terakhir dah.
Seolah kata Nabi kata hari ni adalah hari yang terakhir dan juga Nabi akan mati. Mati tak ada sakit dah. Dan juga Nabi SAW mati sungguh. Dia mati sungguh pada hari itu selepas daripada sakit teruk. Sehingga Nabi jawab katanya, Pak Musarening, tidak adalah Pak seorang mana yang meninggal dunia, melainkan Pak Musarening yang meninggal dunia sakit teruk dan juga akan dapat al-muwafat, ketingkatan ataupun kebaikan yang sangat tinggi, mulia pada hari kiamat nanti. Mana kata Nabi mati dengan keadaan yang baik dan juga bangkit pada hari kiamat pada jalan yang baik, insya-Allah. Allahumma ijma'na bi fi jannatik, ya Allah. Biarlah kita boleh bangkit, boleh bersama dengan Nabi pada syurga-Mu nanti pada hari kiamat. Itu kita pada hari ini sakut dengan kewafatan Nabi SAW. Mati Nabi, balah ninglah cerita dia. Adalah musibah yang paling besar sekali. Tak ada lah. Anas yang kata masa hari yang Nabi mati gelap dah di Madinah. Pas kita coba khayal hari ni, hari yang kita saat-saat kita dah hidup dalam dunia ni lebih gelap daripada masa Nabi telah meninggal dunia lagi. Gelap kita sekarang lah ni. Gelap kita kalaulah kita duduk dengan tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah Nabi SAW. Gelap. Nabi mati ni gelap dah. Nabi tinggal lagi sunnah. Tapi Nabi kata gelap dah. Kalaulah kita hidup dalam dunia ni dengan Nabi pun tak ada nak hidup, atau Nabi pun tak ada hidup dengan kita, sunnah Nabi bagi tetap pergi, kita tak belajar dia, sangat gelaplah hidup kita. Gelap sangat hidup kita dalam dunia ini kalaulah kita tak pakai pita api yang namanya Quran dan juga sunnah Nabi untuk tunjuk jalan kita di dalam dunia ini. Itulah kita pada hari ini. Semoga kita berdoa Allah Ta'ala dapat kita jumpa dengan Nabi, boleh kumpul dengan Nabi, boleh syafaat daripada Nabi. Mintalah selawat kita pada hari ini, hari mana-mana, selawat kita yang banyak, dapat kita boleh syafaat, boleh jadi sebab yang kita akan dapat syafaat yang banyak daripada Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Maka hari ini cukup sekadar ini. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.